Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi apa khabar semua anak-anak? Sihat? Sihat? Jadi kalau sihat, alhamdulillah. Jadi hari ini apa anak-anak? Hari ini kita akan mula ataupun sambung balik pembelajaran anak-anak pada minggu yang lepas. Apa dia? Iaitu hari ini kita akan subjek sains. Sains tahun 1. Tengok buku teks. Baik. Sebelum mula, muallim nak anak-anak semua keluarkan dulu buku ni. Okey. Baik. Sebelum kita melanjutkan kita punya pembelajaran, kita ulang kaji balik. Minggu lepas anak-anak dah belajar, iaitu tentang apa? Tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Ada dua, apa dia? Memerhati dan juga komunikasi. Betul tak? Memerhati dan berkomunikasi. Jadi anak-anak minggu lepas dah belajar memerhati. Macam mana kita nak buat pemerhatian. Jadi pemerhatian ni berdasarkan 5 deria. 5 deria. Apa dia yang pertama? Yang pertama, deria. Deria apa? Deria sentuhan. Deria sentuhan. Deria sentuhan ni berlaku macam mana? Apa anggota untuk deria sentuhan? Deria sentuhan adalah kulit. Kulit. Contohnya kita pegang air batu. Kita tahu air batu tu sejuk. Sebab apa? Sebab kita boleh rasa dengan deria sentuhan kita pada kulit kita. Yang kedua apa? Yang kedua, deria penglihatan. Jadi deria penglihatan ni macam mana? Deria penglihatan ni deria kita melihat. Melihat dengan guna anggota apa? Menggunakan anggota mata. Macam muallim ni, deria penglihatan dah kurang lah. Sebab tu pakai cermin mata. Kalau buka cermin mata, muallim tak nampak. Jadi jaga mata kamu. Supaya apa? Supaya deria penglihatan kamu sihat, baik, walaupun nanti kamu dah besar. Okey. Deria yang ketiga apa? Deria yang ketiga ialah deria bau. Bau ni melalui hidung. Jadi kita menggunakan hidung untuk membau sesuatu, ataupun mencium sesuatu. Contohnya kita ambil kita ambil minyak wangi. Minyak wangi ni macam mana kita nak tahu dia sedap, bau dia sedap ke tak kan? Kita kena bau dia, kita kena cium dia, barulah kita tahu minyak wangi tu wangi. Jadi deria yang keempat apa dia? Deria yang keempat ialah deria rasa. Deria rasa dengan macam mana? Dengan menggunakan lidah. Jadi contohnya kita ada makanan, kan? Kita ada makanan. Macam mana kita nak tahu makanan tu sedap? Adakah kita cium? Tak. Adakah kita pegang tu kita tahu sedap? Tak. Jadi kita kena rasa dengan lidah. Baru kita tahu makanan ni manis lah. Kita tahu makanan ni masam lah. Kita tahu makanan ni pahit lah, kan? Sebab apa? Sebab kita rasa dengan lidah. Dan yang terakhir, deria apa? Deria pendengaran. Deria pendengaran iaitu mendengar dengan telinga. Baik. Jadi hari ini kita sambung pada kemahiran proses sains yang kedua. Apa dia? Iaitu berkomunikasi. Jadi berkomunikasi ni maksudnya apa? Dengar ni. Berkomunikasi. Sebelum tu buka muka surat 4. Muka surat 4. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Muka surat 4 iaitu berkomunikasi. Jadi berkomunikasi ni apa dia? Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Berkomunikasi ni tidak semestinya dengan percakapan. Dia apa yang penting? Komunikasi adalah menyampaikan maklumat. Jadi itulah dia pengertian berkomunikasi. Mudah je. Jadi
cara berkomunikasi ni ada banyak. Cara kita nak menyampaikan maklumat ni ada banyak. Yang pertama apa dia? Yang pertama melalui lisan. Lisan tu apa? Lisan tu dia lah berkata-kata, bercakap dengan lidah. Bercakap dengan mulut. Macam muallim hari ni menyampaikan maklumat kepada anak-anak semua melalui lisan. Melalui lisan. Maknanya muallim cakap, anak-anak dengar, anak-anak dapat faham maklumat yang muallim bagi tahu dekat anak-anak semua. Jadi mudah aja berkomunikasi kan. Kita menggunakan lisan. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, kita berkomunikasi boleh melalui lakaran. Lakaran ni apa? Lakaran ni macam lukisan lah, lebih kurang lukisan. Contohnya macam muallim nak sampaikan maklumat kepada anak-anak semua tentang kumbang. Macam dalam buku teks tu, tentang kumbang. Jadi muallim dah bagi tahu dah, kumbang ni warna merah, ada warna hitam kan. Jadi macam mana kamu ni macam tak boleh bayangkan lagi kan, macam mana kumbang yang berwarna merah, berwarna hitam ni kan. Jadi muallim lukis, muallim bagi dekat kamu. Jadi bolehlah kamu memahami kumbang yang warna hitam, yang warna merah tadi. Itulah cara berkomunikasi yang kedua. Dan cara komunikasi yang ketiga ialah melalui tulisan. Melalui tulisan. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni lah. Buku ni. Buku ini adalah cara berkomunikasi ataupun cara menyampaikan maklumat menggunakan tulisan. Jadi kesimpulannya apa? Cara berkomunikasi ada 3. Iaitu yang pertama melalui lisan. Lisan apa tadi? Percakapan. Yang kedua lakaran. Lakaran apa tadi? Lukisan. Dan yang ketiga adalah tulisan. Tulisan. Contohnya apa tadi? Buku kan? Muallim dah tunjuk. Jadi tugas anak-anak sekarang kena ingat pengertian berkomunikasi. Dan cara untuk kita menyampaikan maklumat tu macam mana? Cara untuk menyampaikan maklumat ada 3. Yang pertama melalui lisan ataupun dengan cara bercakap. Yang kedua melalui lakaran ataupun lukisan. Dan yang ketiga melalui tulisan. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesihatan untuk ada 3 cara untuk berkomunikasi ni, cara menyampaikan maklumat ni. Allah bagi kat kita semua kan. Jadi kita kena bersyukur, alhamdulillah. Jadi muallim harap anak-anak dekat rumah nanti ulang kaji balik, belajar balik, ingat balik, faham apa yang dah anak-anak belajar hari ini. Ingat, hafal, ulang banyak kali, biar betul-betul ingat, biar betul-betul faham. Kalau tidak faham, ada apa-apa persoalan, nanti boleh tanya sahaja dalam grup. InsyaAllah muallim akan jawab. Baik. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum.